Uh, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua? Okey, jadi kita jumpa lagi ya, kelas ekonomi. Okey, untuk kelas tingkatan 4AK dan juga 4A. Jadi cikgu harap pada minggu lepas kita dah sentuh berkenaan dengan pengertian ekonomi dan juga masalah yang berlaku akibat daripada kekurangan sumber ekonomi. Jadi kita dah sentuh kekurangan dan juga kita dah sentuh pilihan. Kita juga sentuh berkenaan dengan 3 unit ekonomi. Okey, so hari ini kita teruskan lagi. Okey, pelajaran kita masih lagi di bawah subtopik 1.1 konsep kekurangan pilihan dan kos lepas. Tetapi hari ini kita nak melihat kepada faktor pengeluaran. Okey, sebelum tu kita nak recall balik apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Kalau kamu ingat lagi apa definisi ekonomi. Okey, definisi ekonomi kalau kita ingat balik, satu bidang sains sosial yang mengkaji bagaimana manusia menguruskan sumber ekonomi yang terhad bagi memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad. Okey, jadinya berdasarkan kepada definisi itu tadi, kita tahu ada dua kata kunci yang kita kena pegang, yang kita kena ingat, iaitu sumber ekonomi yang terhad dan kehendak manusia yang tidak terhad. Okey, bila kita sebut berkenaan dengan sumber ekonomi yang terhad, sumber ekonomi juga merujuk kepada satu istilah yang lain, iaitu faktor pengeluaran. Okey, bila kita sebut sumber ekonomi, samalah juga dengan faktor pengeluaran. Bila sebut faktor pengeluaran, samalah juga dengan sumber ekonomi. Okey, kemudian kita belajar 3 unit ekonomi, ada isi rumah, ada firma, ada kerajaan. Okey, ada masalah yang timbul disebabkan masalah kekurangan sumber ekonomi ataupun kekurangan faktor pengeluaran. Kalau kamu ingat balik, melibatkan kekurangan, masalah kekurangan. Isi rumah kekurangan dari segi pendapatan. Manakala firma kekurangannya dari segi faktor pengeluaran. Dan kerajaan kekurangannya adalah dari segi pendapatan negara ataupun hasil kerajaan. Okey, itu dari segi kekurangan. Kita lihat pula kepada pilihan. Okey, pilihan. Akibat daripada kekurangan, kita ni terpaksa buat pilihan. Okey, jadi pilihan. Kalau kita lihat kepada kalau kita lihat kepada unit ekonomi isi rumah. Okay. Pilihan dibuat adalah untuk memaksimumkan kepuasan ataupun memaksimumkan utility. Manakala firma pula, pilihan dibuat adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Manakala kerajaan, pilihan yang dibuat adalah untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat. Jadi kamu kena ingat, untuk pilihan, perkataan memaksimum tu mesti ada. Memaksimumkan kepuasan, memaksimumkan keuntungan ataupun memaksimumkan kebajikan masyarakat. Okey, jadi berbalik kepada topik kita hari ini, kita akan menyentuh berkenaan dengan faktor pengeluaran ataupun sumber ekonomi. Okey, kita tahu kan faktor pengeluaran adalah terhad. Okey, ataupun sumber ekonomi adalah terhad. Jadi sumber ekonomi tu apa? Kita kena tahu apa itu sumber ekonomi, apa itu faktor pengeluaran. Okey, faktor pengeluaran ialah sumber ekonomi yang diperlukan untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Baik. Terdapat 4 faktor pengeluaran ya. Terdapat 4 faktor pengeluaran. Okey, yang pertama adalah tanah. Okey, yang pertama adalah tanah. Apa itu tanah? Tanah adalah merupakan sumber alam semula jadi.
Okey, definisi tanah. Apa tu definisi tanah? Sumber alam semula jadi. Okey, kemudian kita lihat pula kepada faktor pengeluaran yang kedua, iaitu modal. Okey, apa dia modal? Apa maksud modal? Modal adalah alat ciptaan manusia. Okey, alat ciptaan manusia. Okey, faktor yang ketiga. Okey, faktor pengeluaran yang ketiga adalah buruh. Apa buruh? Buruh tu apa? Buruh maksudnya adalah sumbangan tenaga manusia dari segi fizikal dan mental. Okey, sumbangan tenaga manusia dari segi fizikal dan juga mental dalam proses pengeluaran. Okey, dalam proses pengeluaran. Kemudian faktor pengeluaran yang keempat adalah usahawan. Okey, faktor pengeluaran yang keempat adalah usahawan. Apa maksud usahawan? Usahawan adalah individu yang menggabungkan faktor-faktor pengeluaran bagi menghasilkan barang atau perkhidmatan. Okey, individu yang menggabungkan faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Okey, so faktor pengeluaran ada berapa? Faktor pengeluaran ada 4. Okey, mari kita lihat secara detail faktor pengeluaran. Yang pertama adalah tanah. Okey, yang pertama adalah tanah. Okey, sebentar tadi cikgu dah sebut apa maksud tanah, apa definisi tanah. Tanah merupakan anugerah alam semula jadi. Okey, ni maksud dia. Anugerah alam semula jadi. Ni maksud bagi tanah. Okey, kita lihat ciri-ciri tanah. Okey, tanah merupakan penawarannya adalah terhad. Apa maksud penawaran terhad ni? Maksudnya tanah yang ada dekat atas muka bumi ni terhad. Okey, bila kita dah guna sepenuhnya tanah, atas muka bumi ni semua bangunan telah didirikan atas tanah, dah tak ada tanah lain kan? Bila tak ada tanah lain, itu yang kita kata dia terhad. Okey, kita tak boleh nak wujudkan tanah yang baru. Kita tak boleh nak wujudkan tanah yang berada di atas awan macam Doraemon buat tu. Tak boleh. Okey, jadi tanah adalah penawaran dia terhad. Okey, apa lagi ciri lain? Okey, merangkumi sumber-sumber yang boleh diperbaharui dan sumber-sumber yang tidak boleh diperbaharui. Apa maksud sumber-sumber yang boleh diperbaharui? Apa maksud sumber yang tidak boleh diperbaharui? Okey, sumber yang tidak boleh diperbaharui, apa contoh dia? Macam petroleum, biji timah, kan? Itu tak boleh diperbaharui. Bila dah habis tu, habislah, kan? Okey. Contoh sumber yang boleh diperbaharui, hasil hutan dan juga hasil laut ataupun sumber laut. Ini contoh sumber yang boleh diperbaharui. Manakala sumber yang tidak dapat diperbaharui, sumber galian lah macam saya sebut tadi, petroleum. Okey, apa ganjaran bagi tanah? Ganjaran bagi tanah adalah sewa. Ni kena ingat ya, ganjaran bagi tanah adalah sewa. Maksudnya tanah tu kita boleh sewakan. So kita dapat keuntungan ke atas sewa tu. Okey, itu adalah tanah. Ganjaran bagi tanah adalah sewa. Okey, sekarang kita lihat pula kepada modal. Okey, faktor pengeluaran yang kedua iaitu modal. Apa itu modal? Alat ciptaan manusia seperti jentera atau modal wang dalam proses pengeluaran. Okey, alat ciptaan manusia. Contohnya apa? Jentera, mesin, okey, ataupun modal wang. Okey. Contoh modal seperti kilang, bangunan dan juga bahan mentah. Okey, ini adalah modal. Okey, apa kegunaan modal? Untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan pengeluaran. Ganjaran bagi modal adalah faedah. Okey, ganjaran bagi modal adalah faedah. Ini kena ingatlah ya, ganjaran bagi modal adalah faedah. Okey. Kemudian kita lihat faktor pengeluaran yang ketiga adalah buruh. Okey, buruh. Apa tu buruh? Buruh adalah sumbangan tenaga manusia dari segi fizikal dan mental dalam proses pengeluaran ataupun dalam menghasilkan barang dan perkhidmatan.
Okey. Buruh terdiri daripada dua, iaitu buruh mahir ataupun buruh kurang mahir. Okey. Buruh mahir ialah buruh yang memiliki kemahiran profesional tertentu seperti doktor dan juga peguam. Itu buruh mahir. Buruh yang ada sijil. Yang ada sijil, yang ada kelayakan, kita panggil dia sebagai buruh mahir. Manakala buruh tidak mahir ataupun buruh kurang mahir ialah buruh berpendidikan rendah dan tidak memiliki kemahiran profesional seperti tukang kebun dan juga buruh binaan. Ataupun kalau dekat sekolah kita boleh lihat makcik cleaner tu kan. Itu adalah contoh buruh yang kurang mahir. Tak perlu ada sertifikat. Maksudnya tak perlu ada sijil tertentu untuk melayakkan dia bekerja. Okey? Kemudian kita melihat kepada ganjaran bagi buruh adalah upah. Okey, bila kita bekerja kita dapat upah kan. Itu adalah ganjarannya. Baik, kemudian faktor pengeluaran yang keempat adalah usahawan. So, apa tadi maksud usahawan? Usahawan adalah individu yang menggabungkan faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan ataupun dalam proses pengeluaran, ataupun usahawan menyelaraskan faktor pengeluaran dalam proses pengeluaran ataupun dalam menghasilkan barang dan perkhidmatan. Okey. Okey, ciri usahawan. Usahawan sanggup menanggung risiko perniagaan. Okey, usahawan dia sanggup menanggung risiko. Kalau tidak, dia takkan jadi usahawan lah kalau tak nak menanggung risiko kan. Kemudian, dia punya ciri dia lagi, usahawan adalah seorang yang kreatif, inovatif dan tidak mudah putus asa. Okey, nak jadi usahawan tak bolehlah putus asa ya. Mesti ada sifat kreatif dan juga inovatif. Kemudian ganjaran bagi usahawan adalah untung. Okey, ganjaran bagi usahawan adalah untung. Okey, jadi setakat ini dulu. Hari ini kita hanya sentuh berkenaan dengan faktor pengeluaran sahaja. Okey, so kamu boleh ingatlah ada 4 faktor pengeluaran: tanah, buruh, modal, usahawan ataupun tanah, modal, buruh, usahawan. TMBU. Okey, so kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Sebarang benda yang kamu tak faham, kamu boleh PM cikgu lah ya. Tanya cikgu. Okey, so kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.